Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihima ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wassahbi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian ilmu tentang sam'iyat, perkara-perkara yang kita imani dengan sebab kita dengari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukan bangsa akal tapi bangsa sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat dan kami percaya kerana bahawasanya yang menyampaikan itu ialah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dengan as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepercayaan kita kepadanya, walaupun perkara ini belum berlaku, walaupun mata kita belum melihat, tapi yakin dengan sebenar-benar yakin bahawasanya perkara ini insya-Allah akan berlaku. Kerana kalau Nabi itu bohong, membawa pada bohongnya Allah Subhanahu wa taala. Muka surat apa sih? (58) kat mana? Baris apa? Apa tulisannya? Tambah setengah bersangat fitnah itu baru datang Arabi kan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatihi. Dan bahwasanya setengah daripada sangat fitnah itu, bahawa datang A'rabi, seorang orang Arab, maka berkata ia, Dajjal itu bagian-bagian, khabarkan olehmu akan daku, jika aku hidupkan bagi engkau. Jadi pada satu hari datang seorang Arabi, maka berkatalah ia, Dajjal itu baginya, khabarkan olehmu akan daku. Oh, Dajjal tu macam mana? Ya Rasulullah, Dajjal tu macam mana? Macam mana rupa dia? Sifat dia macam mana? Khabarkan olehmu ya Rasulullah akan daku. Ni biasa. Cara sahabat Nabi mengajar dia tu bukan macam kita ni. Ada kitab, tak ada kat kitab. Direct soal. Ya Rasulullah, macam mana ni? Ya Rasulullah, itu macam mana? Ni cara sahabat belajar on the spot. Maka Nabi menjawab. Apa jawapan Nabi SAW? Jika aku hidupkan bagi engkau akan unta engkau, adakah engkau ketahui bahawa aku itu Tuhan? Ni Dajjal ni. Dajjal kata Dajjal. Nabi cerita tentang Dajjal ni. Dajjal kata, kalau aku hidupkan bagi engkau unta engkau ni, ada engkau ketahui, engkau percaya tak aku ni Tuhan? Arabi tu tanya, engkau betul Dajjal ke? Kau Tuhan? Betul, Dajjal kata macam ni lah. Kalau aku hidup unta engkau ni, kau percaya tak aku Tuhan? Maka sahut laki-laki itu, bahkan aku akan percaya. Maka dirupakanlah ia bagi laki-laki itu umpama untanya, macam unta dia. Terlebih elok ia barang yang ada dahulunya. Hidupkan satu ekor unta dalam bentuk khayalan, dia tak tahu macam mana. Sebiji macam unta dia. Sebiji macam unta orang tu. Nisbah yang susunya, maknanya unta boleh bentuk labun, boleh menyusu. Dan tambangnya. Dan datanglah laki-laki yang lain pula, sungguhnya telah mati saudaranya dan bapaknya. Maka berkata Dajjal itu, khabarkan olehmu akan daku. Kau nak apa sekarang ni? Dajjal kata, cerita kat aku apa yang kau nak. Jika aku hidupkan bagi engkau akan bapa engkau dan saudara engkau, adakah tiada engkau ketahui bahwasanya aku itu Tuhan engkau? Maka berkata ia, bahkan. Maka merupakan baginya oleh syaitan umpama saudaranya dan bapaknya.
Kemudian keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hajatnya. Ini cerita Nabi ni semua ni, Nabi cerita ni. Ni apa yang berlaku ni? Ni Rasulullah ni ilmu dia mencangkup sampai ke hari kiamat. Dia cerita kat sahabat. Akhir zaman, inilah sebenar-benar fitnah, cobaan berat. Orang beriman pun geger imannya, goyang. Apa taknya? Tengok anak meninggal hidup balik. Sekejap macam anak dia. Unta dah lama meninggal, hidup balik. Macam mana tu? Nampak sifat kudrat dan iradat seolah ada pada sang Dajjal ini. Cuma yang Dajjal tak boleh nak lawan apa dia? Dia tak boleh nak baik. Dia tak boleh nak menyalahi sifat salbiah. Salbiah tadi. Yang ni sifat kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamu bin nafsih, wahdaniyah tu yang 5 tu dia tak boleh nak buat. Tak dia buat. Adapun sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, dia tiru. Seolah-olah macam dia ada kudrat. Iradatnya lah seperti iradat Tuhan. Ilmunya seperti ilmu Tuhan. Hayatnya seperti hayat Tuhan. Kudrat, iradat, ilmu. Sama'nya, mendengar dia jauh dah boleh dengar. Basarnya, dia boleh melihat apa yang dia nak lihat. Kalamnya. Tapi bila dilihat di matanya itu, buta sebelah, cemeh sebelah. Sekarang kita kata mata dia berubah, kejap sini buta, masih hang pula. Kenapa sedih hang pula? Saja Tuhan buat main kat dia. Banyak menyalahi sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Allah. Kita sifat 20 ni subhanallah, kalau orang tolak tak tahu pula. Senjata ampuh melawan Dajjal. Ini salbiah, ada tak? Okeylah kita kata nampak macam ada sifat ma'ani kat dia, kudrat dia hebat, iradat dia hebat, ya, ilmu dia hebat. Macam mana dengan baqa ada, kidam ada, mukhalafah ada kan? Wadani ada, terutama sifat mukhalafah, menyalahi segala yang baru. Tak ada. Macam mana kita kata dia Tuhan? Ada kita mengaji istirna dan iftikar. Istirna dan iftikar tu, dalam istirna ada 11 sifat, dalam iftikar ada 9 sifat, baru dia beri nama ni Tuhan. Adakah Dajjal memiliki semua ini? Tapi kalau orang yang tak tahqiq tauhid dia tu, yang mati beri hidup balik tu. Ni mengaku mendakwa Tuhan. Begitu juga sekarang ni saya tengok dalam internet ada pasangan suami isteri daripada luar negeri datang mendakwa mereka itu mendakwa tentang kebenaran Jesus. Kacau sekarang ni memang banyak. Dia kata tengok dia pergi kat KL tu menyamar jadi turis. Kita tengok ni pakcik ada sakit-sakit apa tak? Ada sakit pinggang ada. Kita tengok saya nak tunjuk kebenaran Jesus. Demi Jesus bla 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 sembuhkan sakit dia ni. Sembuhkan sakit dia ni. Sembuhkan sakit dia ni. Dah hilang lah sakit pinggang makcik. Dah tak ada sakit dah. Sihat dah. Umat sihat dah. Itulah. Ni Tuhan Jesus. Tuhan Jesus buat ni. Dia rakam menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit. Mendakwa ilahiyah, ketuhanan, uluhiyah, ketuhanan. Jangan kita pelik sebab di zaman silam Namrud mengaku Tuhan. Firaun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Habis akhir zaman tak ada orang mengaku dia Tuhan. Setiap zaman ada. Tapi yang paling hebat Dajjal Al-Masih. Dajjal Al-Masih akan mengaku dengan kehebatan-kehebatan yang seluruh hebat seolah macam dia Tuhan. Iman kita akan diuji. Yang mana keyakinan kita pada Allah? Teguh tak iman kita? Betul tak boleh. Khabarkan bapa maka kemudian keluar Nabi SAW kerana hajatnya, kemudian kembali ia bermula kaum itu dalam duka cita, semua susah hati lah. Daripada barang yang menceritalah ia Nabi akan mereka itu dengan dia. Semua susah hati, ya Allah, jalanlah kami ya Allah. Sahabat-sahabat Nabi dah susah hati mendengar cerita Nabi SAW. Maka bersabdalah ia Nabi SAW, jika keluar ia dan aku di dalam kamu, maka aku menghujahkan akan dia. Kalau aku ada hidup lagi,
Kata Nabi dia sayang umat dia. Kalau masa tu aku ada, kau jangan risau. Aku akan berhujah dengan dia. Dan jika tiada aku di dalam kamu, maka bahawasanya Tuhanku itu menggantikan ia akan daku atas tiap-tiap orang yang mukmin. Maknanya akan ada pengganti. Akan ada khalifahku. Kau jangan risau. Iaitu Al-Imamul Mahdi. Ada seorang. Dan lagi dia kata apa? Telah berkata Asma, maka aku kata, ya Rasulullah, bahawa kami ajibkan akan sebagai ajibnya, kami heran, kami takjub. Maka tiada kami buat roti akan dia hingga kami lapar. Betapa dengan orang yang mukmin. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memadalah ia akan mereka itu oleh barang yang memadai ia akan ahli langit. Maknanya apa ni? Zaman tu kata dia, kami semua akan berasa takut, sampai kami tak ada buat roti, makanan dah tak ada, apa kami nak makan? Rasulullah kata jangan kau risau. Di saat itu orang beriman yang hidup pada itu akan makan seperti mana makanan orang ahli langit. Orang ahli langit tidak makan nasi. Ada orang Nabi Isa, Nabi Idris, dan malaikat, dan ramai lagi penduduk langit ramai. Macam kita kat bumi ni juga. Habis apa makanan mereka itu? Daripada tasbih dan takdis. Makanan mereka ialah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Itulah makanan orang beriman di saat Dajjal turun. Allah. Jadi tuan dah sedia dah? Baru zikir 2-3 round dah melepek dah. Ni nak berzikir ni, nak makan zikir ni. Boleh tak boleh ni? Dia macam mana? Rasa macam tak boleh ni? Macam tak boleh, tapi dah sampai masa terpaksa boleh. Terpaksa boleh. Lepas tu kita kalau boleh jangan hidup zaman tu. Makan dan zikir. Allah, tak ada nasi. Kita tengah hari tak masuk nasi dah. Oi, pedih perut. Hei, dan bersalan ulama pada namanya. Maka telah berkata kaum iaitu Saif bin Sa'id yang bangsa Yahudi. Dia peranakkan dia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni? Dajjal. Nama asal Dajjal. Dajjal tu gelaran dia. Nama dia siapa? Nama dia tu. Setengah ulama kata nama dia Saif bin Sa'id. Satu orang bangsa Yahudi, beranak zaman Nabi lagi. Dan diriwayatkan bahawasanya namanya Abdullah. Abdullah nama dia. Dan adalah ia bermain-main serta kanak-kanak. Maka bersabda Nabi baginya, adakah engkau naik saksi bahawa aku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka berkatalah ia Dajjal tu, budak tu, adakah engkau naik saksi bahawa aku ini Rasulullah? Oh ilaha illallah. Budak tu cakap Nabi. Nabi tanya, engkau saksi aku ni Tuhan, aku ni Rasulullah? Dia kata, engkau saksi tak aku ni Rasulullah? Dia tanya kat Nabi tu balik. Dan kata Kil, bahawasanya Yahudi namanya apa tu? Soyad. Soyad betul. Diam ia 40 tahun, tiada beranak isterinya. Maka kemudian daripada itu maka beranak ia akan Dajjal. Ada satu orang nama Soyad, dia sampai umur 40 tahun dia berkahwin, tak ada anak. Lepas 40 tahun beranak, dapat anak nama Dajjal. Anak Dajjal ini. Maka sampailah Sayyidil Mursalin pekerjaannya, maka berjalan Nabi alaihi salam kepadanya, dan berselendanglah ia dengan pelepah tamar, dan berhimpunlah ia daripadanya dan orang yang sertanya daripada sahabatnya, hingga sampai ia kepadanya. Maka menyeru akan dia oleh ibunya, ya Saif, aina Muhammad. Sampailah dan bersendang ia dengan pelepah tamar dan berhimpun ia daripadanya dan orang yang sertanya. Nabi datang ramai-ramai je dah. Datang anak-anak murid Rasulullah itu. Dia tak ada kelas khas. Nabi tak ada pukul 8 masuk kelas ya. Tak masuk rotan. Tak ada. Lepas maghrib mengaji. Tak ada. Ilmu Nabi ni lain tuan-tuan. Sampai masa Tuhan nak buka, kumpul. Nabi jalan, siap untuk terima ilmu daripada Nabi SAW. Itu yang original kan. Kita ni dah modified dah. Ngaji maghrib sampai isyak. Time Covid
pendek sikit. Ini kita, Rasulullah tak ada. Pagi, petang, malam, on the spot. Rasa datang wahyu datang terus. Dia melekat. Dia tak ada datang nak masuk kelas, tak ada. Dia apa yang patut dia yakini ketika itu, Allah bagi masa tu. Apa jawapan dia? Itu cara belajar. Itu cara belajar yang paling berkesan. Di saat kita menempuh sesuatu peristiwa, ilmu datang. Masa tu tengok, beramal tak? Kita balik rumah, simpan dalam beg, balik minggu depan pun tengok. Mana nak ingat? Mana nak melekat? Betul kata boleh. Jadi hingga sampai ia kepadanya, maka menyeru akan dia oleh ibunya. Anak datang kat mak dia panggil, "Hey Saif, aina ini Muhammad." Di sisi kepala engkau. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah SAW, "Adakah engkau beriman dengan aku?" Maka berkata ia Saif, budak tu, "Tiadalah engkau Rasul yang amin." La ilaha illallah. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya aku bilangkan bagi engkau akan pekerjaan. Aku tahu urusan kau ni, aku tahu." Maka berkata Dajjal, Ildah. Bukan. Dah tu mana apa? Asap. Maka bersabda baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jauh olehmu dan tiada ketinggian qadar engkau." Apa maksud tu? Dan maknanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya telah menyembunyikan ia baginya bagi dirinya. Firman Allah Ta'ala, fartaqaba yaumu ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka nantikan olehmu pada hari yang datang oleh langit itu dengan asap yang amat nyata, kerana dakwanya mengetahui ia akan yang gaib-gaib, maka tiada mengetahui ia. Faham maksud ni? Ni kalau baca segi tak faham. Waktu Dajjal melihat Nabi SAW, Dajjal ni dia pun ada macam dia punya power juga. Dia scan lah. Dia tengok Nabi, tak nampak. Asap. Dukhan, asap, dah. Nabi tutup. Dengan ini macam ilmu sufi yang faham ni, dia tutup, dihijabkan diri dia tu. Tak nampak. Siapa diri Nabi tu? Dajjal tak nampak. Dia nampak asap. Dah. Asap. Tak boleh nampak. Allah. Ni masa kecil ni. Masa kecil lagi ni. Sebab dia dakwa, dia tahu benda yang gaib. Syaitan semua tolong dia. Bantuan bala tentera dia, tentera dia pula mengikut dia tu. Dia ada semacam magic sikit. Dia orang tengok dia terperengong lah. Sebab dia nak menyesatkan orang. Tak ada power macam tu. Macam mana? Tak ada dah jatuh macam bodoh lah. Mati, tak mati. Hidup. Macam tu, apa ni? Siapa nak percaya? Dia kenalah ada something. Ya, bila tengok tu, betul lah. Macam Tuhan lah. Jadi dia cuba nak, Nabi SAW menutup diri dia. Menyembunyikan diri. Malahan kita sendiri pun bukan nampak Nabi sebenar. Sahabat-sahabat Nabi pun tak tengok Nabi sebenar. Kerana dalam kitab Sunan Tirmizi ataupun dalam kitab apa nama tu, yang menceritakan sifat-sifat Nabi, Imam At-Tirmizi, Syama'il Al-Muhammadiyah, kalau tengok dalam syarah dia tu, ditanya soalan, antara Rasulullah SAW dengan Nabi Yusuf, siapa yang cantik ni? Dalam sejarah kita selalu baca sirah Nabi Yusuf cantik, orang tengok sampai terpotong jari. Habis Nabi Muhammad tak ada orang potong jari pun. Macam mana? Dijawab oleh para mufassirin, dijawab oleh orang-orang ahli tarikh, tawarikh, Nabi kita ni cantiknya macam matahari. Nabi Yusuf cantiknya macam bulan. Macam bulan. Nampak bulan tak? Boleh tengok kan? Bulan boleh tengok.
Matahari cuba tengok lama sikit. Nak buta dia. Jadi kerana cantiknya Nabi itu terlalu cantik macam matahari, maka dihijabkan sedikit. Ditutup sedikit Nabi ni supaya tak nampak cahaya nur Nabi yang sebenarnya. Bayangkan Nabi ni kalau berjalan matahari, bayang tak ada sebab dia kuat cahaya dia tu, tutup. Hanya sekadar perlu saja dia buka. Ya, orang tengok dia, cukup untuk manusia beriman, tengok dia jatuh kasih, cukup. Sebab kalau dibuka betul, bukan takat jari terpotong, kepala kena potong. Tengok Nabi, sahabat tak ada buat kerja, hari-hari tengok Nabi. Cantik. Jadi buka sekadarnya. Seperti mana matahari, Allah tutup dengan awan, dibuka sekadar yang kita perlu saja. Itulah Nabi SAW, nurnya itu dia buka sikit je. Itu pun manusia dah cair, dah jatuh cinta dah. Ini yang diberikan kepada mereka-mereka yang mengisanat dengan Nabi SAW tu. Dia bawa nur tu dah. Kita tengok ulama' sayang rasa. Mana datang tu? Tu nur Nabi tu. Dibawa. Kenabian tadi tu. Baik. Jadi bagi orang-orang kafir, hijab terus. Hijab tu terus tak nampak. Bagi Dajjal, asap pula nampak. Ini saya nak faham kan? Orang ni, kalau tidak kenapa? Apa ni, siapa? Abu Lahab, pakcik dia semua tu. Abu Jahal. Takkan tak nampak Nabi? Nampak. Wahum yanzurunaka wahum la yanzurun. Mereka tengok engkau, tapi sebenarnya mereka tak tengok. Allah Taala kata, dia nampak tapi tak nampak. Nampak tak? Faham? Tengok Nabi, nampak tapi tak nampak. Tak nampak nubuah kenabian Nabi itu. Kau nampak beriman semua. Allah tutup. Seperti kat sini. Maka dikiaskanlah kepada firman Allah Ta'ala, fartaqaba yawm ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka nantikan olehmu pada hari yang datang oleh langit itu dengan asap yang amat nyata. Asap. Apakah sifat asap? Asap kalau tebal tak nampak. Lazim daripada asap ni tak nampak. Jadi Allah Ta'ala ni tanda kiamat, benda kiamat sampailah ke syurga ni, dia dua tu. Dia ada bentuk fizikal, dia ada bentuk ma'ani, bukan bentuk fizikal. Kerana ma'ani itu terlalu kuat, dia jadi bentuk fizikal. Makna terhijab itu terlalu kuat sehingga dizahirkan asap. Kerana dakwanya Dajjal mengetahui ia akan yang gaib-gaib, maka tiada mengetahui ia, dan hanya berkatalah ia dukhan, yakni asap. Bermula demikian itu menyambari baginya daripada syaitan, kerana keadaan mereka itu mencampak oleh mereka itu kepadanya akan setengah perkataan. Artinya mereka ni supply jawapan daripada langit tu. Tu kata rujuman di syayatin naik. Kalau dukun-dukun ni dah dapat jawapan, boleh menjawab sebagai-sebagai benda tu kena pula. Agak-agak Dajjal banyak tu. Dukun yang kita jumpa tu pun baru 1%, 2% dia dapat maklumat daripada syaitan tu, pun dah boleh buat duit jadi kaya lah. Pakai BMW, nipu orang. Apa lagi Dajjal? Lagilah banyak maklumat dia dapat. Tu. Ya. Syaitan ambil, perkataan mana dia ambil rahsia daripada langit, diberikan kepada Dajjal. Tetapi jika engkau kata bahawa Nabi Allah itu maksum daripada menilik oleh syaitan atas barang yang di dalam rahsianya, telah menjawab daripada demikian itu oleh beberapa syarah. Ya, dia kalau tanya, takkan Nabi nak perlu cover-cover diri pun? Syaitan mana boleh nampak? Nabi memang dah tercover. Nabi kan maksum, syaitan tak nampak rahsia dia. Maka dijawab dalam beberapa kitab syarah hadis dengan bahawasanya Rasulullah SAW mengkhabar ia akan segala mereka yang sertanya daripada sahabat, dengan bahawasanya menyembunyi ia pada dirinya baginya akan ayat ini,
maka faham olehmu syaitan itu daripada sahabat, tiada daripada Nabi. Maksudnya tiada dengan bahawasanya mereka itu yang sertanya daripada sahabat, dengan bahawasanya menyembunyi ia pada dirinya baginya akan ayat ni. Ayat mana? Ayat itu, fartaqaba yaumu ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Nantikan olehmu pada hari yang datang oleh langit dengan asap yang amat nyata. Salah satu tafsirannya, Nabi dikelilingi oleh, bukan asap, oleh hijab sehingga tak nampak oleh Dajjal. Tafsirannya ayat Quran ni makna dia banyak. Kalam Nabi pun kalau kita nak terjemah sampai mati tak habis nak tafsir. Salah satu tafsiran Nabi sendiri cakap ni, tafsiran ayat ni dalam diri dia tu, rahsia ayat ni. Ni dalam pula kitab ni. Sikit-sikit. Maka faham olehmu syaitan itu daripada sahabat, tiada daripada Nabi. Maknanya syaitan ni faham ayat tu bukan daripada Nabi, daripada sahabat. Syaitan ni dia dapat rahsia-rahsia sebagian ni daripada Nabi tak boleh. Nabi maksum, dia faham kat mana? Kok sahabat tak maksum. Dia tengok sahabat dapat ayat, dia tengok apa sahabat cakap. Dia nak direct dengan Nabi tak boleh. Faham ni soalan ni, ayat Quran dalam dada Nabi. Jadi macam mana tiba-tiba syaitan boleh tahu? Syaitan tak ambil daripada Nabi direct, dia ambil daripada sahabat. Itu kata dia. Ni, jawapan ni. Macam mana syaitan boleh tahu ayat itu ayat ni? Kerana syaitan tu dia belajar pada sahabat, dicuri pada sahabat. Tiada daripada Nabi. Tak boleh. Dan mencampak oleh syaitan akan dia atas Dajjal itu. Jadi syaitan dapat maklumat daripada sahabat-sahabat ni, dia bagi kat Dajjal. Dajjal dapat maklumat. Nampak tak? Dia nak dekat pada Nabi tak boleh. Dajjal ni tak boleh. Dia kalah dengan cahaya Nabi tu. Sahabat dapat. Sahabat bukan Nabi. Syaitan pergi kat sahabat, curi pas dekat Dajjal. Ni cara dia. Jawapan para ulama. Maka tiada faham Dajjal itu melainkan katanya dah. Jadi bila dengar ayat tu, patutnya ayat tu bunyi panjang. Fartaqaba yaumu ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Sampai kat Dajjal tak faham. Apa tu? Dah. Dia dapat curi dah je. Dia dukhan ayat tu. Ya. Fartaqaba yauma ta'ti sama' bidukhanin mubin. Yang saya dapat curi sikit. Dah. Dal alif dal kha. Dah. Oi. Ya. Dia dapat curi sepenuh. Dia dengar perkataan tu, yakni asap. Maka kerana demikian itulah bersabda baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan barang yang telah dahulu itu. Tu Nabi kata tu, kau ni telah menghijab aku, telah menutup oleh aku akan diriku. Maksudnya dia tak boleh nak sampai kat Nabi, dia ambil pada sahabat. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, adakah aku bunuh akan dia ya Rasulullah? Dia sama Rasulullah. Ya, boleh aku bunuh dia? Aku nak bunuh dia ni. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal olehmu akan dia. Jangan kacau. Jika adalah dia ni Dajjal, maka tiada dapat mengerasi oleh engkau atasnya. Kau takkan dapat kalahkan dia. Sebab ni janji Allah. Ini benda gaib. Apa kita faham sini? Ada perkara-perkara yang memang Allah sudah tentukan sejak azali, yang mana walaupun seorang Nabi tak boleh campur tangan. Tak boleh. Rasul tak boleh. Wali pun tak boleh. Sebab itu dah memang ketentuan. Tak boleh. Misalnya khilafah Utsmaniyah tu, sebahagian pada sultan-sultan mereka tu wali Allah juga. Misalnya Sultan Abdul Hamid Han, 30 tahun merintah. Kenapa akhirnya dia kalah juga? Bukan dia kalah, dah sampai janji Allah. Allah dah nak ubah dunia ni, tak boleh buat apa. Itu dah sampai dah. Tapi yang penting bukan sampai tak sampai tu. Yang penting bagaimana kita menghadapi saat itu. Berjuang, mengalah, surrender macam tu je. Itu yang Allah tengok.
Kalah menang tak ada masalah. Para Nabi pun ada yang mati kena bunuh, kena kerat. Bukan maknanya dia kalah dalam perjuangan. Dia menang. Dia menang dengan iman. Jangan faham ya. Kita berjuang agama ni bukan makna kita nampak seluruh Islam semua. Bukan. Tak ada syarat. Syarat perjuangan apa kita buat. Banyak sikit tak ada masalah. Sanggup kesanggupan kita itu. Tengok ni. Jadi Nabi kata jangan usik. Kalau kau nak usik pun kau tak akan dapat usik. Dan jika tiadalah dia ni Dajjal, maka tidak ada kebajikan, tak ada baiknya bagi kau bunuh akan dia. Kalau kau bunuh dia, kalau dia ni memang maknanya sama-sama Nabi begitu. Kalau betul dia Dajjal, kau cubalah bunuh, takkan dapat bunuh. Sebab kalau kau bunuh, nanti Dajjal tak lahir di akhir zaman. Bohong pula Nabi. Nabi cerita pasal Dajjal ni. Tiba-tiba Dajjal dah mati zaman dia. Tak boleh. Ni urusan Allah lah ni. Ni urusan Allah. Tu jangan main-main. Bila Allah dah menguruskan tu, tak ada siapa boleh campur tangan. Baik buruk, hikmah dia ada. Kalau Allah sudah menguruskan, takdir Allah tu yang berlaku, setinggi mana hemah kita tak boleh hentikan dia tu. Contoh penyakit-penyakit yang datang daripada langit, taun ke, benda-benda yang memang Tuhan jadikan, ada sebab. Cuba lawan, cuba buat, tak boleh. Takkan boleh. Sebab dia janji dah. Ada benda yang Allah nak buat kat alam ni, kita tak boleh buat apa. Betul dia kata apa lagi? Telah berkata Allamah Syuja'i dan tersebut dalam An-Karmani, bahawasanya Nabi SAW bersabda jika adalah dia ni Dajjal, dari kerana bahawasanya pada ketika demikian itu tiada ada ia wadih, tak nyata. Wadih makna tak jelas baginya pekerjaan. Dan tersebut dalam Kustalani. Jadi makna kenapa Nabi cakap macam tu? Kenapa Nabi kata kalaulah dia ni Dajjal bagian-bagian, kalau dia bukan Dajjal kau bunuh dia tak guna? Kenapa Nabi cakap itu? Nabi tak tahu ke? Memang benda tu disamarkan, benda tu dirahsiakan oleh Allah. Nabi pun tak nampak tu, tak diizin Allah. Telah berkata sebut dalam kitab Al-Qustalani, Ibn Hajar Al-Qustalani, bahawa laki-laki ini berkahwin ia dan diberanakkan baginya, dan masuk ia akan Mekah. Dia kahwin, dia beranak, lepas itu dia masuk Mekah, Sa'id bin Sayyad ni, dan Madinah, dan Islam ia. Islam ia. Dan mati ia, padahal Muslim ia, dengan lataif. Artinya maka ia bukan Dajjal yang lagi akan datang di akhir zaman. Kata Kustalani, orang lelaki ni mengikut kajianku dia bukan Dajjal. Sebab dia kahwin, dia pergi mana? Di Islam, lepas tu dia mati. Kemudian mendoalah Nabi SAW akan Allah Ta'ala, bahawa diangkatkan ia akan dia daripada negeri Hijaz, maka mengangkatlah ia akan dia kepada satu pulau. Nabi berdoa ni, itu pendapat Kustalani. Pendapat Kustalani. Yang ni pula sambungan cerita balik. Cerita bersambung. Nabi berdoa, ya Allah, kau angkatlah budak Dajjal ni daripada negeri Hijaz, kau keluarkan di sini. Maka mengangkatkanlah ia akan dia. Siapa angkat ni? Malaikat. Angkat, bawa pergi satu pulau. Yang Tuhan tanya itu, pulau mana tu? Yang saya kata saya tak tahu tu. Daripada segala pulau laut, dia kat pulau-pulau kat laut. Kita sebenarnya walaupun dah zaman tahun 2021, kita belum discover semua pulau sebenarnya. Banyak lagi rahsia alam yang kita tak tahu. Banyak lagi tuan-tuan. Banyak lagi kita tak tahu. Pulau yang mana? Hingga sampai waktu keluarnya, dia tahu kat pulau tu, sampai waktu nanti dia akan keluar. Dan menunjukkan ia bagi demikian itu barang yang diriwayat daripada Fatimah binti Qais. Berkata ia bahawa Tamim ad-Dari bercerita akan Nabi SAW bahawasanya mengendarailah akan kapal yang berlayar daripada laut serta 30 laki-laki daripada ahli Syam dalam perjalanan daripada orang yang terpotong anggotanya dan Al-Juzam. Dia sampai ke satu tempat, dia jemput orang-orang yang anggota terpotong-potong. Lepas tu kena penyakit soprak, kena penyakit kusta. Maka bermain dengan mereka itu oleh ombak satu bulan ombak dalam laut. Maka mendiami oleh mereka itu kepada jazirah sampai tercampak di satu pulau. Jazirah mana pulau.
Maka masuk mereka itu padanya. Maka berjumpa akan mereka itu oleh binatang sangat banyak bulunya. Tiada kenal oleh mereka itu hadapan daripada belakang. Bulu dia banyak, tak tahu mana belakang mana depan. Sebab banyak bulunya. Berkata mereka itu, ajib engkau ni. Apa engkau ini? Nak kata, apa dia ni? Bulu banyak sangat. Berkata ia, aku jasasah pengintip. Jasasah pengintip. Berkata mereka itu, maka khabarkan olehmu akan kami. Maka jawab ia, tiada aku khabarkan akan kamu. Tetapi pergilah oleh kamu akan seorang pada pulau ponak ini. Maka bahawasanya kepadanya melihat akan kamu itu dengan terlebih rindunya. Berkata mereka itu, maka tak kala menyebut oleh binatang itu akan seorang laki-laki itu, maka terkejutlah oleh kami itu daripadanya, bahawasanya adalah dia itu syaitan. Maka berjalanlah kami hingga masuk kami akan ponak. Ponak tak tahu apa itu, iaitu rumah. Pondok. Yang ni rumah tempat Yahudi beranak bertapa. Pondok tu tempat rumah Yahudi bertapa. Maka apa tu? Tiba-tiba di dalam itu ada seorang laki-laki yang amat besar. Kami lihat akan dia akan seorang makhluk di dalam bersangat terikat, dihimpunkan dua tangannya kepada tengkuknya, barang yang antara dua lutut terikatnya, hingga kepada dua mata kakinya, berantai dengan besi. Kami kata, ajib engkau ni. Siapa engkau? Berkata orang besar itu, sungguhnya kuasa kamu atas khabarkan daku. Maka kata oleh kamu akan daku, siapa kamu? Maka berkata mereka itu, bermula sekalian kami ini manusia daripada Arab, mengendarailah kami akan perahu bahriyah, maka memain dengan kami oleh ombak. 1 bulan maka kami pun masuk pulau ini. Maka kami berjumpa binatang yang banyak bulu. Maka berkata ia, aku jasasah, sengaja oleh kamu kepada laki-laki. Tujulah kamu oleh laki-laki dalam pondok ini. Maka kami berhadap kepada engkau padahal bersegera. Maka berkata orang besar itu, khabarkan oleh kamu akan daku daripada pohon kurma tempat yang bernama Shannan. Adakah berbuah ia? Kami kata bahkan dah berbuah. Berkata ia, ketahui oleh kamu sebenarnya lagi akan hampir bahawa tiada berbuah ia. Berkata ia, khabarkan oleh kamu akan daku daripada negeri Buhairah Tibriyah. Adakah padanya air? Kami kata ya, amat banyak airnya. Berkata ia, ketahui olehmu kamu bahawasanya airnya itu hampir macam hilang ia. Tasik Galilea. Tasik Galilea tu. Esok kering tu. Adakah pada mata air itu airnya? Dan adakah yang bertanam-tanam zira', tanaman oleh ahlinya dengan air ain itu? Kami kata bahkan ia banyak air, dan ahlinya berzira' mereka itu daripada airnya. Berkata ia, khabarkan oleh kamu akan daku daripada Nabi yang amin. Apa yang berbuat ia kami berbuat ia? Kami kata sungguhnya keluar ia daripada Mekah dan berhenti ia di Madinah. Berkata ia berperang akan dia oleh kaum Arab. Kami kata bahkan berkata ia betapa ia berbuat dengan mereka itu. Maka kami khabarkan dia bahawasanya hanya sungguhnya telah zahir ia atas orang yang mengiringi ia akan dia daripada Arab. Maka taat mereka itu akan dia. Berkata ia, ketahui olehmu bahawa demikian itu terlebih baik mereka itu, bahawa taat oleh mereka itu akan dia. Dan bahawa aku mengkhabarkan kamu daripada diriku ini, bahawa aku inilah Masihud Dajjal. Aku inilah Dajjal. Nak tahu siapa aku? Aku Masihud Dajjal. Hampir-hampir bahawa diizinkan bagiku pada kamu, pada keluar. Maka aku keluar dan ku meratakan segala bumi. Maka tiada aku tinggalkan satu qaryah kampung, melainkan aku binasakan dia dalam masa 40 malam, melainkan Mekah dan Madinah. Dan bermula keduanya itu ditegahkan keduanya atasku. Intaha wallahu a'lam. Jadi kisah ni Tamim Darimi ni banyak buku-buku cerita Dajjal dibawa hadis ni. Dua cerita hadis ni memang mana-mana buku karangan-karangan terbaru ni dia menakalkan hadis tersebut. Cuma di mana pulau itu jangan ditanya, saya tak tahu. Apa dia tengah buat sekarang ni, wallahu a'lam. Cuma kita wajib beriman, Dajjal ni memang wujud
belum sampai masa dia nak keluar. Dia tunggu. Dia tahu. Dia dapat rahsia banyak daripada syaitan. Cuma dia tak izin Tuhan je lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okay. Ada 10 tanda besar kiamat. Tanda besar pertama ialah fitnah Dajjal atau ujian Dajjal. Dalam Al-Quran ada ayat 6,236 ayat. Soalan saya Ustaz, kenapa tak ada satu pun ayat membicarakan tentang Dajjal dan tak ada satu pun perkataan Dajjal dalam Al-Quran? Yang kedua Ustaz, daripada 10 tanda besar tu, 6 tanda boleh dilihat oleh orang mukmin. Pertama, keluar Dajjal, turunnya Isa Ibnu Maryam, Ya'juj Ma'juj, terbit matahari dari tempat terbenamnya, keluarnya binatang bumi, keluarnya asap. Ini orang mukmin semua dapat lihat. Soalan saya Ustaz, boleh tak Ustaz sebutkan 4 tanda yang hanya dapat dilihat oleh orang kafir saja? Oh, dah. Yang pertama tu kenapa nama Dajjal ni tak disebut secara terang-terangan di dalam Al-Quran? Jawapan yang sebenarnya wallahu a'lam. Tuhan lebih mengetahui. Tapi apa hikmah Tuhan tak bubuh dalam tu? Pertama, kita kena faham Quran ini dia menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah lalu dan dia menceritakan peristiwa yang akan berlaku. Dan sebahagian daripada perkara yang akan berlaku itu tak didetailkan, tak disebut secara terang-terangan dengan jelas. Kerana Quran bukan buku cerita. Quran ni bukan novel ke, dia book of science, buku tentang tanda-tanda. Tafsir Quran itu, tafsir yang pertama ialah al-hadis. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara tak sebut dalam Quran. Kerana pendetilan sebab Quran tu tak terpisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami Quran justru melalui hadis, melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua dah cerita dalam Quran, tak payah Nabi, ambil baca sendiri. Misalnya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dalam Quran hanya cerita daripada Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ke langit tak ada. Dalam Quran diceritakan tanda-tanda besar sebahagian, tak semua. Dan sebahagian besar tak dicerita dengan detail. Yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah dengan cara begitu maknanya Quran ni tak lengkap? Tak lengkap ke? Lengkap. Mana lengkapnya? Tak cerita pun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kadang ada beberapa perkara memang sengaja tak detail. Semayang, ada cerita dalam semayang. Pertama niat, kedua berdiri yang kuasa, ketiga takbiratul ihram. Tak ada. Aqimus solah. Tak cerita macam mana semayang, macam mana puasa. Tak ada. Bukan hanya Dajjal tak sebut, banyak lagi boleh tak sebut. Kerana pendetilan itu adalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, Nabi akan mendetailkan. Nabi akan menceritakan. Sebab tu dalam Quran tu dia cerita betul-betul tanda yang maksimum dah tak ada dah. Yang tak ada pertikaian. Ini mesti wajib percaya. Ini habis. Cuma rentetan sebelum berlaku yang besar itu, dia ada yang kecil-kecil ni. Yang kecil-kecil ni yang Nabi cerita ni. Dan ada juga yang besar yang tak sebut dalam tu, disebut oleh Nabi. Jadi kena faham lah, pentafsiran itu adalah Nabi SAW. Itu antara hikmah dia tu. Antara hikmah kenapa Allah tak sebut dalam tu. Tak diterangkan secara detail. Kerana pendetailan tu ada pada Nabi SAW. Soalan yang kedua tadi tanya, apakah 4 perkara tanda kiamat yang orang beriman tak nampak? Orang kafir je nampak? Mana tu? Macam mana pula boleh jadi macam tu? Tanda kiamat orang kafir nampak, orang beriman tak nampak. Oh, tak pernah dengar tu. Apa buku ada apa cakap? Ya. Apa yang 4 itu? Dia memang ada 10.
10 tu pun khilaf-khilaf ulama tu, banyak khilaf tu. Dulu kita pernah baca buku tanda kiamat tu, tapi saya tak pernah dengar kata orang kafir tak nampak tu. Macam mana orang kafir je nampak? Special ni. Patut kita nampak, orang kafir tak nampak. Orang kafir nampak, kita tak nampak. Yang 6 tadi apa ni? Yang 6 keluar Dajjal. Turun Isa ibnu Maryam. Ya'juj Ma'juj, terbit matahari dari tempat terbenamnya, keluar binatang bumi. Yang ke-6 keluar asap. Dah batul out tak ada? Dah batul out tak ada dah? Binatang keluarnya binatang bumi. Dah batul out. Ya'juj Ma'juj? Ada. Ada. Asap? Ada. Asap ada. Dan 4 saya tak tahu. Matahari naik pada? Ada. Ada. Apa yang 4 tu? Saya kena tengok lagi tu. Apa yang 4 lagi tu, yang Dajjal tak nampak apa kan? Apa lagi yang 4 tu? Tu 6 yang besar tu. Kena tengok balik. Dia kata 4 tak nampak. Dia tak sebut apa dia. Tak faham. Dia kata 4 ini memang orang mukmin tak nampak. Hanya orang kafir je nampak. Tanda akhir. Pelik juga. Agak menirukan sikit. Sebab begini kita pergi pada asas kenapa Allah jadikan tanda-tanda kiamat. Apa sebab? Dan dijadikan salah satu pada arkanuddin. Rukun agama 4. Setengah kata 3, setengah kata 4. Sebab Jibril AS kita berjumpa dengan Nabi, dia tanya 4 soalan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Alamatus sa'ah. Yang keempat, apakah tanda-tanda kiamat? Jadi kenapa yang nombor 4 ni dimasukkan dalam 4 soalan penting? Jibril sendiri tu pun bertanya Rasulullah jawab, dia kata sadaqta, betul kau jawab ni. Dan yang keempat tu, apakah tanda-tanda kiamat? Berarti benda tu penting. Habib masyhur almarhum tu memang banyaklah mensyarahkan tu tentang alimus sa'ah, orang alim tentang kiamat. Ada kitab ni kadang saya beli, nak baca tak tahu, agak payah bahasa Arab tu. Tentang tanda kiamat. Tanda kiamat ni dicerita oleh Nabi SAW. First kali, hikmah dia, orang beriman akan bersiap. Orang beriman tak terkejut. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Orang beriman siap. Dia tengok tanda, ready. Ni nak kiamat dah ni, dah lampu kuning dah ni. Ini dah makin dekat dah ni, makin dekat ni. Jadi kalau kita kata ada tanda kiamat yang orang kafir nampak, dan orang kafir ni dah tak percaya dengan orang kiamat, dia nampak apa? Apa faedah dia nampak? Satu. Lepas tu orang beriman tak nampak pula. Kacau. Sedangkan matlamat ataupun hikmah tanda kiamat ni, orang beriman ni tak terkejut. Bersiap. Memperlihatkan tanda kiamat pada orang kafir tapi tidak ada faedahnya, seperti perkara yang sia-sia. Jadi statement tu agak muskil. Adakah saat waktu umat Islam dah tak ada, Allah Ta'ala angkat Kaabah ni ke langit, tapi mata orang kafir nampak Kaabah? Adakah itu tanda dia, Ustaz? Wah, itu tak pernah dengar tu. Sampai macam tu. Mata orang beriman tak nampak langit naik ke langit. Waktu ayat kafir kiamat, Allah Ta'ala angkat Kaabah ni. Kaabah dah tak ada lagi dah, tapi mata orang kafir nampak benda tu ada. Tu tak pernah dengar tu. Mata orang kafir kata nampak benda tu tak ada. Orang beriman, kita dah kata buku-buku cerita ni, kita kena balik pada basic. Dia macam Israeliat juga. Segala cerita-cerita ni, kalau dia bertentangan dengan prinsipal akidah, prinsipal kenabian, kena tolak. Jadi kita tengok asas cerita-cerita tentang tanda kiamat ni untuk memperkuatkan iman, untuk kita tambah yakin. Tengok Nabi cakap, tengok dah jadi. Iyalah, betul lah. Orang perempuan dah jadi macam lelaki, betul lah. LGBT mungkin banyak, iyalah. Kita kena itu maksud dia. Tiba-tiba ada tanda dia orang nampak, kita tak nampak. Saya macam tak boleh nak macam mana tu tanda kiamat. Orang kafir nampak, kita tak nampak.
Itu muskil. Riwayat tu memuskilkan. Memuskilkan. Sebab faedah dia tu tak nampak. Apa faedah dia? Faedah dia, cerita kita tadi tu. Orang beriman tak nampak. Orang beriman nampak. Dia kata, oh, naik ke langit. Waktu tu orang iman dah tak ada lagi dah. Oh, tak lagi dah. Sebelum ni, waktu hampir kiamat, orang Islam dah tak ada lagi dah. Tapi, Ya. tapi yang tidak, Islam mungkin agaknya, yang saya faham lah, Kaabah telah terangkat ke langit, tak ada lagi Kaabah. Tapi yang ada ni, bukan Kaabah sebenarnya. Itu pandangan mata orang kafir. Pandangan? Tak faham Islam. Okey, orang beriman dah tak ada. Langit, Kaabah naik ke langit. Saya cakap sebelum ni, orang kafir dah, Ya. hampir kiamat, Ya. orang Islam dah tak ada Ala lagi dah. syirarin nas, betul. Tak ada sebab kata Allah lagi dah. Ya. Mungkin waktu tu berlaku tanda 4 agaknya lah Ustaz. Saya pun tak faham. Didetailkan tak yang 4 tu? Nanti saya buat buku dia Ustaz. Kita tengoklah mungkin apa dia. Pak dia kata masa tu Kaabah naik, orang beriman, Kaabah dah tak ada lagi dah waktu tu. so dia tak nampak. Orang kafir nampak, Orang kafir nampak sebenarnya Kaabah dah tak ada dah. dia nampak macam ada. Ya. Tak tahu apa yang tanda agaknya Allah-Allah. Ya. Ya? Ha? Ya. Ya. Hmm. 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 Ya. Jadi apa tujuan 4 tanda tu? Apa tujuan Tuhan buat tu? Kenapa saya fikir? Kita fikir sudut hikmah. Apa hikmah Tuhan buat tu? Yalah. Kaabah tu orang kafir mesti nampak. Apa tujuan orang kafir mesti nampak Kaabah? Dia bukan sembah Tuhan tu. Maksud saya gitulah. Apa hikmah dia masih nampak tu? Sedangkan dia tak beriman. Wallahu a'lam. Kita selalu dengar apa sampai takat tu je. Sampai orang beriman ramai yang mati, tinggal mereka saja, mereka hidup dalam sejak jahat manusia tu. Sampai situ je. Lebih daripada itu wallahu a'lam. Kena tengok lagi. Nanti kita kaji lagi apa pendapat mereka tu. Ada soalan lagi? Wallahu a'lam. Kita dah sampai di 10 Syakban, tinggal lagi 2 minggu, tak lama lagi dah kita akan masuk pada bulan Ramadan. Bahang Ramadan makin dirasai. Jadi bagi mereka masa aliyah kami membaca taliah arwah sepanjang ni. Jadi siapa-siapa yang nak nanti boleh bagi serai nama. Selalu saya bagi kertas tahlil tu, kami buat ramai-ramai ni. Biasanya kami ambil sedekah setiap nama tu RM10, bukan dah berniaga. Maknanya kita akan baca tu sepanjang Ramadan, bukan sekali je. Siapa kenal dah, sambil bersedekah, sambil memberi nama tali arwah, boleh beri pada saya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi sultanik. Allahumma nabi bil ilmi qulubana wasta'mil asrarana wasyghal bil i'tibari afkarana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.